والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله. Bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya akan sambung perbincangan kitab Syama'il Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kitab yang kita gunakan ini adalah kitab Syama'il Imam Tirmizi yang disyarah oleh Dr. Abdul Razak Badar lah. Baik. Pada malam ini sebagai sambungan muka surat 17 ya. Muka surat 17 Mulla Aliul Qari berkata, Mulla Aliul Qari, ini salah seorang pensyarah pada kitab Mishkah lah. Kata Mulla Aliul Qari, dia kata di antara buku paling bagus, yang paling baik lah, yang ditulis tentang tema Syama'il dan juga akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah himpunan hadis-hadis karya Imam Tirmizi rahimahullah, yang lebih terkenal sebagai Syama'il Imam Tirmizi. Inilah hak kita baca. Buku ini ringkas dan padat tentang perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara lengkap. Seakan-akan orang yang menelaah, orang yang baca, orang yang bincang buku ini seolah-olah seperti dia melihat sendiri Rasulullah. Itu target dia. Target Imam Tirmizi dengan hadis-hadis yang dia susun tentang Syama'il Nabi ni, dia nak supaya umat kemudian ni seolah-olah boleh nampak lah, sehingga kita boleh beza. Dan Ana sendiri pernah melihat ada seorang ustaz lah dia ni, Ana tengok dia berjalan, banyak persamaan dengan kalau kita belajar lah, dengan cara jalannya, dengan rupa muka, cara bercakapnya. Tapi tidak semualah, tapi ada seorang ustaz. Jadi kita boleh buat penilaian begitu ya, bila kita belajar. Baik. Ia akan melihat keindahan dan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segala sudut. Kemudian Mulla Aliul Qari menambahkan sebuah, dia masuk dalam kitab dia telah satu syair daripada Ibnul Jazari yang cukup indah. Ni syair ni dia syair ni sebenarnya panjang lagi lah. Panjang lagi sebenarnya, cuma dia ambil ringkas saja. Akhillaya in syattal habib wa rab'uh wa azza talakihi wa na'at manaziluh wafatakum an tubsiruhu bi'ainikum fama fatakum bis-sami hadhi syama'iluh. Itu cara baca dia tidak seperti Quran. Nah, apa maksudnya? Kekasihku jika ia terlalu berkelana di daerah ni, pertemuan dengannya sangat istimewa kerana jauh tempat tinggalnya. Yang ni kerana jari-jari jumpa ni jadi rindu lah. Kalian tidak sempat melihatnya dengan mata kepala, akan tetapi kalian tidak hilang kesempatan mendengarkan kisahnya, kerana ini adalah Syama'ilnya. Kerana buku ni duk bicara tentang dia, Nabi jadi rupa parah, dia makan apa semua sekali. Bicara tentang satu insan yang kita sebut sebagai Rasul Allah. Jadi target Imam Tirmizi ni, kita kenal sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita mengutip perkataan para ulama tentang keistimewaan buku ini, faedah yang boleh kita petiklah daripadanya dan pengaruhnya dalam kehidupan kita sangat banyaklah. Dia panggil takris ulama. Takris makna kata-kata penghargaan terhadap buku Imam Tirmizi. Dan syarah ni bagi ana sangat istimewa lah, sebab kita tak perlu rujuk dah kitab lain. Setakat ana baca lah, cara dia buat pun, dia ambil kata-kata itu, dia ambil kata-kata sahabat tu, dia buat huraian. Setiap patah kata lah yang dikira utama. Baik. Demikian juga perhatian para ulama terhadap buku ini, baik ulama zaman dahulu sampai pada ulama kini, sangatlah luar biasa penghargaannya. Ada yang meringkaskannya, ada yang menyaringnya, ada yang mensyarahkannya, ada yang mentahqiqkannya dan menyusunnya
menjadi bait-bait syair dan dalam bentuk-bentuk lainnya. Maknanya kitab ni antara kitab yang menjadi tumpuan ulama. Ditambah lagi banyaknya majlis pengajian yang membicarakan buku ini. Juga wasiat para ulama agar mempelajari buku ini dan mengambil pelajaran darinya serta kaedah-kaedah daripada itu. Imam At-Tirmizi menyusun kitab Asy-Syama'il ini dengan susunan yang sangat rapi, mulai dari pembahagian permasalahan sampailah ia susun dalam 56 bab. Dari segi tajuk-tajuknya 56 tajuk. Ia menyebutkan di dalam buku ini 415 hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Tirmizi memulai dengan perbincangan ataupun perbahasan bentuk fizika Rasulullah. Jadi perbincangan ini menyentuh berkenaan dengan saiz Nabi, segi ketinggian Nabi, warna kulit Nabi, rambut Nabi macam mana, bentuk wajah Nabi macam mana, dan bahagian-bahagian fizika Nabi yang lain. Itu dah, kalau dari sudut fizika dia bincang semua. Tomik Nabi lagu mana, kaki Nabi ni jenis saiz A ke saiz B. Dia sebut habis. Kemudian selepas daripada itu, Imam Tirmizi menyebutkan pula makanan asas Nabi. Nabi ni makanan kegemaran dia kepada dia. Selain daripada makanan ruji orang Arab tu, makanan dia paling favourite dia lah, kita kata kesukaan dia. Peralatan perabot rumah Nabi serta barang-barang milik Nabi yang lainnya. Ia menyebutkan juga bentuk dan bagaimana tu kondisi pedang Nabi, pakaian Nabi dan hal-hal yang begitulah, yang semisal dengan itu. Setelah itu Imam Tirmizi pindah pula kepada perbincangan tentang karakter Nabi. Syama'il dari sudut karakter Nabi, dari sudut akhlak, adab, dan bagaimana bila Nabi berurusan dengan orang, bagaimana cara Nabi SAW. Kemudian Imam Tirmizi sebutkan pula tentang ciri-ciri ibadat Nabi di rumah. Ini khususnya di rumah lah, seperti mana yang diberitahu oleh isteri-isteri Nabi, dan juga di luar rumah. Dan Imam Tirmizi menutup dia tu akhir sekali Imam Tirmizi menutup perbincangan buku ini dengan perbahasan tentang mimpi bertemu Rasulullah SAW. Dia tak ujung sekali. Dia kenal dulu, nak mimpi pun no. Dia tak ujung sekali. Ia menyebutkan riwayat-riwayat hadis tentangnya dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya, benar atau salahnya jika seseorang hamba, seseorang manusia lah, dia dakwa dia bermimpi bertemu Nabi. Bagaimana kita nak ukur benar ataupun tidak? Dia bincanglah dalam tajuk akhir. Di antara hukum yang berkaitan dengan mimpi ini, insya-Allah akan dipaparkan pada bahagian akhir buku ini. Jadi wajib tahulah. Jadi sebelum tu kena tahu dulu tentang fizikal Rasulullah, sehingga syaitan tak boleh nak tipu kita dalam mimpi. Oleh sebab itu, ketika ada orang yang berkata kepada Ibnu Abbas, sesungguhnya aku bermimpi melihat Nabi SAW. Bila ada orang kata begitu, Ibnu Abbas tidak terus terima. Tapi Ibnu Abbas tanya dia, sebutkan ciri-ciri orang yang kamu lihat dalam mimpimu yang kamu dakwa sebagai Rasulullah. Cuba cerita kepada aku ciri-ciri muka dia macam mana. Kemudian orang itu menyebutkan ciri-ciri Nabi SAW yang dia lihat dalam mimpinya. Hak ni kita boleh tengok dalam hadis 410. 410 di muka surat apa nanti ingat ada 410 tu dia ada bincang lah, dan dia buat huraian. Kalau nak rujuk, nak baca sendiri boleh rujuk salah. Hadis ke 410. Ujung nak muka hadis 415 ya. Muka surat apa tak cuba tengoklah. Situ dia ada buat. Sini dia tak huraian lah, cuma nak bagi sedikit huraian lah. Bila orang tu cerita dia rayak ciri-ciri Nabi, bila selesai maka Ibnu Abbas pun kata kepada dia, seandainya kamu melihat Nabi dalam keadaan yaqazah, bertemu secara langsung dengan Nabi bukan dalam mimpi, maka kamu tidak akan mampu menyebutkan ciri-cirinya secara sempurna. Gapo dia Ibnu Abbas nak ayatnya? Ibnu Abbas nak ayatnya, hak mu boleh ayat ni sebab mu baca hadis ni. Muka kawan ni tak pernah jumpa Nabi. Kalau orang tak tahu melalui hadis Nabi, dia tak boleh sebut. Dah dia sebut tu betul. Tu huraian tu dalam hadis 410. Pada hadis ya. Surat Nen dua situlah boleh tanda situ. Kalau nak tulis biasa, kalau kita dobit kitab ni RUG kan, nen dua. RUG nen dua rujuk. Boleh tengok situlah.
992, muka surat 992. Boleh rujuk situ, hadis 410. Cumanya anda nak sebut sininya kata-kata Ibn Abbas tu makna betul hari ni wayang. Kalau mu tak tengok sendiri, Nabi tak boleh nak sebut gitu. Jadi maknanya dia boleh rakyat ni, padahal dia tak tengok, dia tak jumpa pun. Lepas ni kita bincang lah bagaimana umat tu dia tak jumpa pun dengan Nabi, tapi apa dia boleh sebut? Sebab maklumat daripada hadis ni, maklumat daripada hadis. Dari sini terlihatlah keluarbiasaan susunan buku yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi, kerana ia memulai dengan perbincangan bentuk fizika Rasulullah dan menutup bukunya dengan perbincangan tentang mimpi bertemu Nabi SAW. Dan Nabi sendiri pun bersabda, Marra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamathalu bi. Sesiapa yang melihat aku di dalam mimpi, maka dia telah melihat aku, kerana syaitan tidak boleh menyerupai. Kita baca dulu pandang bagi sedikit huraian. Hadis ni perlu difaham dengan cara baik lah. Kalau tidak takut jadi silap faham. Baik, kita baca dulu. Dengan demikian, mengetahui bentuk fizika Rasulullah SAW memberikan manfaat yang sangat besar. Di antara manfaat tersebut adalah mengetahui apakah orang yang ia lihat dalam mimpi yang mengaku sebagai Rasulullah tu benar-benar Rasulullah. Dia boleh pastikan atau bukan. Sebab apa? Di sini anda buat ni, anda petik dalam beberapa kitab lah. Kalau nak, tapi tak anda tak apa, ingat biasa anda sebut dah ni, sahaja anda sebut sini. Biasanya orang yang bermimpi melihat Nabi SAW, dia akan sebut salah satu daripada 4 perkara ni. Biasa anda sebut lah. Biasanya kalau orang mimpi jumpa Nabi, kalau kita tanya dia, ni ulama sebut dalam kitab lah, dia akan jawab salah satu daripada 4 perkara ni. Yang pertama sekali, dia kata, saya merasakan orang itu Nabi. Hati saya berat sangka dia ni memang Nabi. Gitu ya. Besar. Biasanya orang mimpi dia kata gitu. Itu jawapan yang pertama. Jawapan yang kedua, orang yang dalam mimpi itu mengatakan ini Nabi. Bukan Nabi kata, bukan orang Nabi tu, orang lain yang ada dalam mimpi tu. Misalnya kita mimpi jumpa Nabi, ada lagi lah orang lain lah. Orang itu kata hadza nabiyullah. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang itu sendiri mengaku dia adalah Nabi. Dia kata ana Rasulullah, ana Nabiyullah. Itu yang ketiga. Jadi hak mimpi ni lah ayatnya. Dia kata orang hak Nabi tu, dianggap Nabi, dia sendiri membuat perakuan ana Rasulullah, saya Rasulullah. Itu yang ketiga. Yang keempat, ni orang yang bermimpi memperakui ini Nabi. Orang yang bermimpi memperakui orang ini adalah Nabi berdasarkan maklumat hadis. Ini biasanya ulama. Misalnya guru anda sendiri pernah dia mimpi, dia kata tidak Nabi, yang mula-mula. Sebab dia mimpi berapa kali. Yang mula-mula tu Nabi duduk dalam sangkar dia. Tak akan baju, cuma tutup dengan kain lepas. Duduk dalam sangkar. Orang pakai ambil gambar. Hidup kan mata duduk kelih orang tak kecek. Semua orang kata Nabi. Guru kita kata tidak, bukan Nabi, ni syaitan. Sebab dalam hadis bukan lagu ni kepala Nabi. Antara hadis muka Nabi tu bulat. Nabi tidak bulat, buju siri. Kita akan jumpa kan, buju comel lah. Ialah bulat comel juga. Tapi Nabi tidak bulat. Situ terada bahawa itu bukan Nabi. Maknanya penolakan itu berlaku kerana maklumat hadis. Biasanya 4 perkara tu ya. Baik. Kerana ada beberapa orang ataupun kelompok yang sesat yang menyimpang dari tuntunan syariat dalam masalah ni. Ramai orang sesat dalam masalah ni. Mimpi ni siapa ke mereka boleh membawa fakta baru dalam agama. Betapa ramainya orang yang bermimpi bertemu seseorang dan orang yang ia lihat dalam mimpi berkata, aku Rasulullah. Tadi nombor tadi. Yang berapa tadi? Yang berapa tadi? Nombor 3. Orang itu sendiri kata ana Rasulullah. Ramai pengalaman ulama kita dengan orang-orang yang mimpi jumpa Nabi ni, dia kata orang itu mengaku saya Rasulullah. Padahal bentuk fizika orang yang dilihat dalam mimpi tersebut tidak sesuai dengan bentuk fizika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
seperti mana yang diriwayatkan dalam buku, dalam kitab-kitab Syama'il ataupun kitab-kitab sejarah Nabi. Kesimpulannya bahawa yang dilihat itu bukanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya. Maknanya iblis, syaitan sudah berupa dengan rupa kita. Dia tak boleh berupa dengan rupa Nabi. Cuma anda nak sebut hadis ni. Hadis ni anda ambil dua pendapat untuk mudah kita faham. Mar'ani fil manam faqad ra'ani. Sesiapa yang telah melihat aku dalam mimpi, manam tu tidur sama mana mimpi lah. Faqad ra'ani, maka dia telah lihat aku. Pasti dia akan lihat aku. Kerana syaitan tidak boleh berupa dengan rupa aku. Maknanya hadis ni bagi setengah-setengah orang, dia kata menjadi dalil bahawa kita boleh jumpa Rasulullah secara yaqazah. Tak betul. Tak betul. Sebabnya hadis ni ada dalam Muslim. Hadis ni Muslim Bukhari apa ni dia buat situ, Bukhari Muslim ada belaka ni. Cuma Hafiz Ibn Hajar kata macam mana? Hafiz Ibn Hajar kalau kita tengok dalam syarah dia sebut hadis ni ayatnya. Pendapat pertama mengatakan orang zaman Nabi, bila dia mimpi jumpa Nabi, memang dia akan jumpa Nabi sebelum Nabi wafat. Ada ulama berpendapat gitu. Pendapat yang kedua, makna sesiapa yang mimpi jumpa Nabi, maka kalau dia boleh pastikan Nabi itu berdasar pada maklumat ni, maka betul lah dia tengok Nabi tu. Tapi dalam mimpi. Jadi maknanya hadis ni kalau kita pakai dalam konteks untuk zaman kita, mana orang yang mimpi jumpa Nabi yang dikatakan faqad ra'ani, maka sesungguhnya dia jumpa aku sungguh, hak tu setelah dia pasti betul-betul Nabi. Nak pasti lagu mana? Sebab tu dalam kitab ni kata, nah, saya Rasulullah. Tak boleh. Kita kena tansik selaraskan maklumat dalam hadis ni dengan rupa dia. Kata tidak balik. Sebab tu ulama kita tolak, dia kata betul. Ada, lepas tu guru saya ni dia mimpi beberapa hari kata itu. Waktu memang tu super sebiji sebab dia belajar dalam hadis. Dan Nabi bercakap dengan dia. Nabi bercakap dengan dia. Antara Nabi sebutnya, dia kata mana sunnah aku telah diabaikan gitulah. Beberapa patah je. Tersedar. Tu memang dia kata tu memang ana yakin tu Nabi dasar pada maklumat. Hak mula-mula tu tak. Siapa dia balah dengan orang dalam mimpi. Dia balah di mana-mana boleh. Dalam mimpi boleh nak balah. Tapi asal syarat kita di atas kebenaran. Baik, tak apa seterusnya. Atau pengalaman dia masa mengaji dulu dia ada sebut. Baik. Betapa ramai orang yang terjerumus dalam bid'ah, kesesatan, baik dalam masalah ibadat maupun zikir, padahal ibadat atau zikir tersebut tidak diperintahkan oleh Allah. Apa tu? Kerana orang itu mengaku bahawa ibadat hak dia buat, zikir hak dia zikirkan itu dia perolehi daripada Nabi melalui mimpi. Ni memanglah zaman kita dengan amal ni. Boleh melalui mimpi. Selawat Nabi siapa beratus-ratus mari dalam mimpi. Padahal Rasulullah SAW padahal ni terjemah Indonesia ni, anak pun banyak tengok itu. Padahal Rasulullah sebelum Rasulullah wafat itu, Allah telah menyempurnakan syariatnya dan melengkapkan nikmatnya seperti mana firman Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agama kamu dan telah aku cukupkan kepada kamu nikmatku dan telah aku redai Islam itu menjadi agama kamu. Hak ni maknanya lengkap dah. Hak kehidupan dunia, tu dia fleksibel. Buka, Allah buka. Kita boleh fikir sendiri nak buat macam mana. Hak tu Allah buka dari segi apa panggil apa? Inovasi kita, kreativiti kita. Hak tu tak apa. Kita nak modify, nak ubah itu selera kita, itu seluas-luas dibuka oleh agama. Dengan ada disiplin secara umum lah. Tapi dalam bab ibadat, belajar untuk tahu dan buat, ikut. Kalau dalam bab ibadat, zikir ni ibadat. Dia tak boleh nak reka-reka. Cuma kita belajar nak tahu, nak faham itu. Hak tu ya kita pilih kitab fiqhul adiyah wal adhkar, fiqh doa tu nak faham. Penting tu. Saya tu baca tengok tu dah. Orang kita ni tidak tumpul. Misalnya contoh zikir ni Nabi baca ketika mana, bentuk pelaksananya macam mana, patut sahabat pula dia amal macam mana. Kita kena tahu dari segi fiqh dia. Baik. Buku ini diberi judul oleh penulisnya Syama'ilun Nabi SAW. Penulis dia tu maknanya Imam Tirmizi lah. Dan judul ini yang tertulis dalam banyak manuskrip, iaitu Syama'ilun Nabi SAW. Kemudian para ulama zaman dulu menyebut kitab ini dengan judul tersebut lah. Sebut nama begitu, Syama'ilun Nabi SAW. Pakat sebut begitu.
Sebagian ulama meringkaskan judulnya adalah berlaku perubahan dari segi bila dia ubah sikit, dia edit, dia syarah, kadang-kadang dia bubuh nama lain. Misalnya antara Asy-Syama'il, apa gitu ya. Dengan menghilangkan bahagian yang menerangkan mudhaf ilaih dan menggantinya dengan alif lam untuk mentakrifkannya. Ni kalau ngaji bahasa Arab kau boleh fahamnya. Dia kaedah bahasa Arab, kalau mudhaf tak boleh ada alif lam. Itu di mana kalau kita belajar bahasa Arab lah. Kalau mudhaf tak boleh ada alif lam. Mudhaf ilaih tu tak apa ada alif. Tapi bila sebut syama'ilun nabi, syama'il itu orang panggil mudhaf. An-nabi tu mudhafu ilaih. Hak tu hak asal Imam Tirmizi. Ni ana sebut tak faham, tak apa ni. Tak wajib faham. Kecuali belajar ni ana sebut muka sini. Ada juga belajar bahasa Arab. Ana sebut kita ringkas. Tu nak ayatnya. Nak suruh tubik apa alif lam, ada alif lam. Bila dia buat an-nabi, dia bukan syama'il lagi. Asy-syama'il. Alif lam tu dia panggil alif lam li ta'rif. Bila kata asy-syama'il li ta'rif, makna alif lam tu nak ayatnya syama'il ni. Ini adalah kitab syama'il khusus untuk Nabi, tidak untuk orang lain. Itu fungsi alif lam. Dia panggil alif lam li ta'rif. Makrifah lah, untuk makrifah pada Nabi. Jangan dipahami syama'il pemimpin tu, pemimpin ni tak, bukan syama'il saya nak bakar ni. Bila sebut asy-syama'il sebab dia buah alif lam. Dia panggil alif lam li ta'rif. Maknanya syama'il ni syama'il untuk Nabi. Sebab tu terjemah syama'il itu. Itu tu alif lam. Maknanya untuk Nabi. Tu dia tak ayat sini, dia pun mikir nak ayat lagu mana. Tahu ni tapi kalau ngaji Arab boleh faham lah. Misalnya mereka jadi penulisan secara ringkas seperti ini biasa dilakukan oleh ulama. Bila dia ubah sikit maka dia ubahlah nama tu. Misalnya mereka sebut Al-Umdah, ni bagi kita Umdatul Ahkam. Pakai sebut Al-Umdah saja. Tapi dia bubuh alif lam lah. Asalnya Umdatul Ahkam dalam bentuk mudhafah, dalam bentuk idhafah. Bila dia buat ahkam Al-Umdah. Begitu juga Al-Mizan, asalnya Mizanul I'tidal. Begitulah juga Al-Fath, asalnya Fathul Bari. Bila buat dia buah alif lam. Maksudnya gitulah. Ini kita pergi sampai gitu saja. Sebahagian ulama masa kini menambahkan judulnya. Buat semula tajuk tu dia ubah semula. Akhir sekali dikenali dengan judul Asy-Syama'il menjadi Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Supaya juga maksud sama ya. Muhammadiyah ni sebab pada Nabi lah, Muhammad tu. Tambahan ini popular di kalangan ulama pada masa sekarang. Dari sisi makna memang tidak ada masalah. Asy-Syama'il Muhammadiyah ni orang panggil tarkib. Dia panggil tarkib wasfi, dia panggil kalau ngaji bahasa Arab. Asy-Syama'il yakni perihal fizika dan watak seseorang yang berkait dengan Muhammad. Itu maknanya dia panggil tarkib wasfi. Kita nisbahkan, kita cuba beri gambaran. Sebab ia tu ya nisbah tu Muhammadiyah, ia tu ya nisbah. Baik. Dan Allah telah, tak apalah kita baca ke habis ni sebab ni harap beda. Dan Allah juga telah memudahkan bagi saya, dan Allah adalah Maha pemberi pertolongan dan pemberi taufik untuk mempersiapkan syarah buku Syama'il ini. Ni kata Dr. Abdul Razak lah ni. Dan saya menulisnya dalam ukuran yang sederhana, tidak terlalu panjang yang boleh membosankan, dan tidak terlalu ringkas sehingga hilang banyak fakta-fakta dia tidak juga. Saya berharap semoga Allah menjadikan kitab ini sangat bermanfaat dan diterima amalan saya tulis buku ini sebagai amal soleh lah. Amin. Mudah-mudahan Allah beri kebaikan kepada dia. Dan marilah kita mulai masuk kepada perbincangan secara spesifik lah, dengan memohon pertolongan kepada Allah, Tuhan yang maha mulia lagi maha tinggi. Dan dengan niat kita baca kitab ni mengharap pertolongan dan kemudahan serta taufik daripada Allah. Masa kita baca, biar mudah faham, biar marak masuk dalam hati. Sesungguhnya dialah Allah satu-satunya Tuhan yang memberi taufik dan tidak ada sekutu bagi Allah. Sekarang ni kita masuk bab pertama. Bab pertama ni babu ma jaa fi khalqi Rasulillah. Bab yang membicarakan tentang fizika Rasulullah. Dalam bab ni ada 15 hadis. Dalam bab ni ada 15 hadis. Dalam bab ni ada 15 hadis. Baik. Ni. Ni kata bagus ni dia awak ni. Mana dia syarah tajuk. Sikit je lah supaya kita faham. Ni yang panggil terjematul bab ni. Kalau kita mengaji Bukhari dia bincang awak tajuk sikit. Bagus juga. Kata Abdul Razak ni, dia kata penulis yang Imam Tirmizi telah meletakkan tajuk ni untuk menjelaskan tajuk mula-mula tentang fizika Rasulullah. Tujuan apa? Untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan bentuk fizikal Nabi SAW.
Dan sama ada dari sudut tinggi Nabi setara mana, warna kulit Nabi itu macam mana, rambut Nabi itu macam, dan lain-lain hak berkait dengan fizikal sahaja. Sedangkan perincian ni anak ubah terjemahan. Sedangkan perincian tentang fizikal Nabi secara lengkap, yang lengkap, sangat detail, sangat panjang dan panjang lebar lah perbincangan, tu akan dijelaskan dalam bab akan datang. Tu ubah, ini tu salah terjemahan. Akan bab akan datang insya-Allah. Bab ni tidak detail lagi ni. Sebuah pakar-pakar kata-kata. Sebuah asas. Macam mana dia boleh salah? Ini salah terang salah. Sepatutnya sebab lahir ni akan menyusul. Dan kalau perjelas secara panjang lebar dalam bab akan datang. Sebab tu dia kata insya-Allah tu bab akan datang. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala telah memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita lah, dengan memiliki bentuk fizikal yang paling sempurna. Sebagaimana Allah memuliakan Nabi dari sudut akhlaknya, maka begitulah juga Allah sempurnakan Nabi dari sudut fizikal. Maknanya selarah tu. Perangai jauh, tak ada wakana khuluqul Quran. Kayak kita sebut ni nah. Aisyah kata Quran. Fizikal pun comel juga, lebih pada orang lain juga. Tu nak. Baik. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam kitab dia Al-Jawabus Sahih. Ana pun tak sempat nak rujuk kitab ni. Al-Jawabus Sahih. Dia buat mari tu muka surat 438 juzuk yang kelima. Ketika membicarakan tentang tanda-tanda nubuah, tanda-tanda kenabian, ini antara kata-kata Ibn Taymiyah. Dia kata Nabi SAW memiliki bentuk fizikal yang paling sempurna dan paling indah. Ini untuk menunjukkan kesempurnaan dirinya. Allah telah memuliakannya dengan bentuk fizikal yang indah, yang dengan itu, ni anak ubah terjemah ni, anak pun tak faham tu, tengok Arab gini maksudnya. Allah telah memuliakan Nabi dengan bentuk fizikal yang indah, yang dengan itu terkumpullah semua keindahan pada dirinya, sama ada khalqiyah dari sudut zahir, yakni fizikal, dan juga khuluqiyah dari sudut akhlak. Khuluq tu akhlak, khalq tu kejadian. Jadi bila terkumpul dari segi fizikal pun comel, tak boleh nak tengok perangai molek. Sesuai lah dengan hadis Nabi. Nabi kata, bila kita tengok cermin, kita tengok lagu mana? Ma ahsana khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, comelnya fizikal aku, comel lah juga akhlak aku. Lengkap Nabi. Tu baru kita nampak terjemah dia. Kalau waktu tak faham tu, tak apa, jejak lah. Gitu maksudnya. Baik, Imam Tirmizi sebuah, kita masuk hadis pertama. Kita masuk satu hadis pertama. Muka banyak juga ni 415 hadis dah. Okey, hadis pertama ni saja 15 hadis. Okey. Ni bermula dengan Imam Tirmizi lah ni. Wa bihi qala akhbarana, tak ada wa bihi qala tu. Cuma gitulah biar kita terjemah. Dan dengan sanad ini Imam Tirmizi berkata, apa Imam Tirmizi katanya? Akhbarana Abu Raja Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Anas bin Malik annahu sami'ahu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa bit-tawil al-ba'in wala bil-qasir wala bil-abyad al-amhaq wala bil-adam wala bil-ja'd al-qatar. Kita kata rambut khotok ni jodoh dah ni dia pakai ni kritik khotok kritik apa. Kelantan cakup habis. Wala bis-sabt ba'athahu Allah Ta'ala ala ra'si 40 sanah. Fa aqama bi Makkah 10 sinin wa bil Madinati 10 sinin wa tawaffahu Allah Ta'ala ala ra'si 60 sanah. Wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Apa maksud dia? Ni anak-anak kena ingatlah, kita nak ringkas, jadi anak tidak terjemah dengan lengkap. Situ ada dah. Anak akan kata begini. Imam Tirmizi dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis daripada Anas. Tu kita pergi para sahabat. Tu cara dia lah. Lepas tu nak tahu dia baca dia lah tu. Imam Tirmizi dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis daripada Anas bin Malik. Kata Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau nak mudah lah, nak supaya itu, supaya anak buat gini lah mudah. Nak tanda tak apa kan kita buat. Mana dalam terjemahan kita buat, dia panggil kau tu highlight, marker highlight ni. Untuk mudah nampak, kita buat gitu.
Jadi jelas nampak sahabat. Ataupun tanda bulat apa yang sama. Sebab kita ambil situ. Mana setiap hadis hak terjemah kita kewak gitu. Mana Imam Tirmizi dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Anas bin Malik. Kata Anas bercerita. Mana sanad tu ada, cuma kita nak ringkas. Tu cara dia lah. Tu kita pergi pada perawi yang mula-mula sekali. Siapa dia? Sahabat lah. Apa dia? Kata Anas, dia kata Rasulullah SAW tidak terlalu tinggi, tidak juga pendek. Qasir tu makna pendek. Kulitnya tidak terlalu putih, tidak terlalu gelap. Sederhana. Lepas ni kita bincang. Rambut dia tidak terlalu keriting. Tadilah qata', ja'dil qata'. Khata' kata-kata. Kelantan dia modify lah sikit ya. Dan juga tidak terlalu lurus. Allah mengutus dia menjadi nabi ketika dia berusia 40 tahun. Beliau tinggal di Mekah selama 10 tahun. Ni kita bincang selepas. Beliau tinggal di Mekah selama 10 tahun. Pada 13 kita kata. Dahlah kita bincang lepas ni lah. Dan di Madinah 10 tahun. Tu betul lah tu. Allah mewafatkannya pada usia 60-an. AN tu 60-an. Apa dia sebut gitu? 60-an tahun pada 60 tahun lebih lah maksudnya. Tapi dia sebut 60. Apa tu? Ada perbincangan. Rambut maupun janggutnya yang beruban masa dia meninggal dunia tu tidak lebih 20 helai. Umur 63 nak mati tu, sahabat kata, ada sahabat bila hidup ni? Dia kata lebih kurang, ada kata 23, 21 banyak dia, tapi tak lebih 30. Maunya bila? Baik. Cuba tengok. Ni sebab tu anak baguslah kita ni, boleh banyak manfaat. Cuba kita tengok ni. Dia bincang pula perkataan Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah ni tidak terlalu tinggi. Apa maksud? Tidak juga terlalu pendek. Tidak juga pendek, bukan tidak terlalu tidak pendek. Tidak terlalu tinggi, maknanya tinggi. Dan tidak pendek. Pendek tertutup. Tu maksud dia nya. Kalau kecek mudah. Cuma huraya, cuba tengok. Huraya Dr. Abdul Razak ni dia kata, kata-kata Anas ini kena ingatlah kita berbincang ni, sebenarnya Anas lah paling banyak meriwayatkan ni dalam Sunan Tirmizi sebab dia ni khadam Rasulullah. Duduk Rasulullah SAW 10 tahun benar. Orang lain ada juga, tapi dia lah paling banyak. Baik. Kata-kata Anas ini adalah untuk menjelaskan bahawa Nabi itu tinggi. Tuan ubah terjemah tu sajalah, tidak so mudah. Bahawa tinggi beliau itu sederhana. Bukan tinggi nak. Kalau Sayyidina Umar tinggi terajak. Sayyidina Umar tinggi. Kalau dia duduk cokah Jumat, nampak kepala dia sebutir. Sahabat kata Sayyidina Umar. Sebab tu pedai dia terkhusus. Orang lain tak nak bawa selerik atas latar atau bawa sebelah dia. Dia buat panjang tu padan dengan ketinggian dia. Sayyidina Umar ni tidak setara. Tu Nabi. Sayyidina Umar tinggi semua. Kasar. Sebab tu orang takut dia. Kasar dia. Kalau sahabat dia paling tinggi. Sayyidina Umar. Baik. Rasulullah ni tidak terlalu tinggi, tapi tidak pendek. Maknanya tinggi dia tu sederhana. Antara terlalu tinggi dan terlalu antara terlalu tinggi dan pendek, buat terlalu. Tak ada maksud dalam bahasa Arab, tak ada tu. Arab. Antara terlalu tinggi dan pendek, bukan terlalu pendek. Terlalu pendek lain maksud dia. Antara terlalu tinggi dan pendek. Buat terlalu. Terlalu tinggi maksudnya tinggi yang tidak normal. Tinggi doa kelas kata. Pelak kan tinggi. Tidak gitu. Pendek artinya tubuhnya pendek. Nabi tidak pendek. Kalau terlalu pendek tu lain cerita, tidak pendek. Orang kita ni kita tengok ni sederhana. Tapi kalau kurang pada tu kita akan panggil pendek. Tidak gitu. Akan tetapi sebenarnya tubuh Rasulullah SAW cenderung kepada tinggi, tidak pendek. Sebab tu ulama kata makna Rasulullah ni tinggi, cuma tidak terlalu tinggi. Nak kata pendek, dah. Tu maksud dia nya. Hal ini sebagaimana tercantum secara jelas dalam beberapa riwayat. Oleh sebab itu, Anas radhiyallahu an mengatakan bahawa Rasulullah tidak terlalu tinggi dan tidak menyebutkan lawan katanya, iaitu pendek, kerana Nabi cenderung berfizikal tinggi. Nabi ni tinggi. Dia begini. Ada dalam setengah riwayat lain daripada Anas juga, dia sebut Nabi tidak terlalu tinggi, tak sebut pun pendek. Jadi sebut riwayat ni, sebut riwayat lain. Kena ingatlah riwayat tentang Syama'il ni bukan 415 ni saja, banyak lagi.
Cuma hak ni ulama kata padan dah, cukup dah, molek benar dah. Okey, habis itu. Yang kedua. Jadi bila Anas sebut tidak terlalu tinggi, at-tawilul ba'in, tidak terlalu tinggi, ni pun anda kena perjelas juga sebab dia dari segi bahasa Arab. Dia gini terjemah dia asal. Tapi hak ni nak tulis payah dalam muka Arab. Perkataan terlalu tinggi iaitu al-ba'in, cuba tengok semula dalam teks Arab tu. Bit-tawil, baris yang ketiga tu. Laisa bit-tawilil ba'in. Kalimah al-ba'in itu, orang ngaji bahasa Arab dipanggil ismul fa'il. Ba'in, kadhib, fa'ilun, ba'inun, bererti yang tinggi. Ba'in ni dalam bahasa Arab tinggi telajak. Sampai orang tengok, oh tinggi. Kalau tidak telajak, orang tak kejek gitu. Tinggi doh ni. Tahu kalau aku tak payah lapik. Oh, tu kalau bahasa Kelantan dia lagi lah. Tu tinggi. Baik. Jadi kalimah ba'in itu asal daripada bana yabinu bayanan. Tu dia tak tulis sini. Ni bagi orang belajar bahasa Arab atau belajar tahu gapo ni. Sebab dia gini, dalam bahasa Arab ni bana yabinu ada se sini. Bana yabinu bayanan, ada se lagi bana yabunu baunan. Sepaqala yaqulu qawlan ba'a yabi'u bai'an, wazan dia. Tu anak sebut gitu tak payah tak apa tu. Jadi maknanya kalimah ba'in daripada ba'a yabi'u bai'an. Maknanya terlalu tinggi. Di luar ukuran normal. Kalau kita kata bana yabunu baunan, bana juga. Pak tadi pun bana juga, cuma fi'il mudhari' dia yabinu. Kalau bana tapi mudhari' dia yabunu, tu maknanya al-bu'du, jauh. Jadi makna dia nak ayatnya ke dia nak ayatnya bana di sini yabinu bayanan, maknanya terlalu tinggi. Tu nak ayatnya bahasa yang digunakan oleh Anas nak menggambar ketinggian Nabi, dia guna ba'in. Ba'in tu daripada bana yabinu bayanan, maknanya tinggi telajak. Bukan bana yabunu baunan. Tu qala yaqulu, kita nak ni ba'a yabinu bai'an atau bayaan. Baik. Maksud dari perkataan Anas di sini bahawa tinggi Rasulullah ni tidak melampaui batas, tidak tinggi telajak, tapi masih dalam batas normal lagi. Baik. Perkataannya kulitnya tidak terlalu putih. Dia sebut, Anas kata kulit dia tu tidak terlalu putih, tidak terlalu gelap, tidak putih, tidak terlalu putih, tidak terlalu gelap. Ini untuk menjelaskan warna kulit Nabi tu. Warna kulit Nabi ini untuk menjelaskan warna kulit Nabi SAW. Maknanya warna kulit sangat putih. Bila kata warna kulit sangat putih, maksudnya adalah warnanya sangat putih murni yang tidak ada campur dengan warna coklat atau merah atau yang lainnya. Dan warna kulit gelap adalah warna coklat. Maknanya warna kulit Rasulullah SAW tidak terlalu putih dan juga tidak terlalu, nak kata putih sepuh atau Jepun tu tak lah. Dia sebut sini tak, apa dia orang putih tak? Albino tu. Tidak gitu. Macam bala tu kita kata. Tidak gitu. Tapi putih orang panggil. Sebab tu sebenarnya kalau kita belajar dia panggil putih kemerahan. Itu tepat. Baik, cuba kita tengok ya. Dan warna kulitnya sebenarnya nanti akan disebutkan dalam hadis-hadisnya. Putih bercampur, akan datang dia akan beri penjelasan lagi. Dalam bab ni juga, putih bercampur sedikit warna merah. Sebab itulah putih kemerahan lah. Comel lah putih kemerahan ni. Kalau putih sepuh tu, anda tengok dalam internet tu, putih albino, putih itu dah. Siapa mata kau kena tutup gitu, dia pecah. Anda tengok dalam internet tahu putih lagu mana tu. Lepas tu dia orang putih, hak kata putih ni putih hak kira-kira tak comel lah. Bukan albino ada sel lagi putih. Hak tu tidak gitu. Nabi ni putih dia kemerahan. Itu maksud dia. Hak tu tepat. Sebab itulah, cuba seterusnya. Itu maksud putih Nabi tu. Anak biasa kalau kita baca kitab ni kata sepuatu Jepun tu dah. Tidak lagu tu dah. Kita lebih faham tu lagi. Baik, kata-kata Anas, rambut Nabi ni tidak terlalu kerinting dan tidak terlalu lurus. Antara tu. Yalah kalau bahasa kita kan ikal lah. Rambut ikal. Pelak kalau dia kata. Pelak tu tepat. Anda ingat lagi? Maulana sebut dulu. Ni atau pelak ni. Tu tepat bahasa. Ni aja warna tu Anda tulis P ni ada tasydid atas P. Double P lah. Double P lah. Kita bukan double dah ni pun double U. Pelak. Pelak ni boleh faham lah, kata boleh faham. Ikal lah kalau bahasa standard lah.
Jadi rambut Nabi, dikata Anas, tidak terlalu kerinting dan tidak terlalu lurus. Di sini Anas nak menceritakan bentuk rambut Nabi, bahawa rambut Nabi itu antara sangat kerinting, iaitu rambut yang sangat pendek dan saling berpiling satu dengan yang lain. Peling, rambut peling, kita kata bahasa Kelantan, peling. Dah main gelolong ni dah. Keriting kotak tu lah. Dan tidak lurus, antara kerinting, sangat kerinting dengan tidak lurus, iaitu rambut yang lurus menjurat. Tidak gitu. Kesimpulannya bahawa rambut Nabi SAW antara sangat kerinting dan lurus. Maknanya kalau bahasa kita ikal lah. Ikal. Kelantan panggil peluk. Baik, kita pergi lagi. Perkataan Anas, Allah mengutusnya ketika ia memasuki usia 40 tahun. Itu betul lah. Umur 40 tahun turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maksudnya Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dalam usia 40 tahun. Baik. Kata Anas lagi, Nabi ni tinggal di Mekah selama 10 tahun. Apa maksudnya? Maksudnya beliau tinggal di Mekah setelah diangkat menjadi Nabi 10 tahun. Dan disebutkan dalam beberapa riwayat lain 13 tahun. Ini pendapat yang kuatnya. Ini adalah lamanya beliau tinggal di Mekah setelah diangkat jadi Nabi, bermula dengan umur 40 tahun tu, sebelum hijrah 13 tahun. Jadi Nabi diangkat menjadi Nabi pada usia 40 tahun dan hijrah setelah genap 13 tahun jadi Nabi, beroperasi di Mekah. Ketika umur 13 tahun dia hijrah ke Madinah. Ketika 13 tahun beroperasi di Mekah, dia hijrah ke Madinah. Maknanya waktu Nabi beroperasi dakwah di Mekah ni 13 tahun. Sini sebut 10. Jadi perkataan 10 tahun yang juga biasa ditafsirkan masa terang-terangan dalam berdakwah. Ada ulama kata sebut 10 tahun ni, 10 muka Nabi kan dia ada dua fasal. Dakwah secara sir dan dakwah secara jahat. Ingat kan kita ngaji sirah kan? Mana 13 tahun Nabi di Madinah tu dia panggil dakwah secara sir. Dakwah secara sir ni tahun pertama keluar 3. Ni di kalangan anak beranak ya. Tidak secara terbuka di khalayak. Dah, tu 3 tahun. Dia panggil zaman sir. Zaman Nabi orang panggil buka wacana terbuka dalam dakwah ni dah. Secara bebas pergi ke masjid, pergi ke Kaabah, pergi jumpa dah bapak kafir Quraisy. Orang haji mari kita tunggu pintu masih haji. Hak tu 10 tahun. 10 tahun. Jadi ada ulama kata 10 tahun, 10 tahun hak secara terbuka tu. Dia tak siapa secara rahsia, secara sembunyi-sembunyi 3 tahun. Ada yang kata begitu. Baik. Kerana ketika beliau baru diangkat menjadi Nabi, beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi di kalangan ahli keluarga selama 3 tahun. Sahabat-sahabat terdekat seperti Sayyidina Bakar tu, Sayyidina Ali. Tu masa 3 tahun pertama tu. Dan yang paling jelas bahawa 10 tahun adalah 10 tahun setelah turunnya surah Al-Muddathir. Sebab bila turun bermula tu Al-Muddathir lah Nabi sampai ke. Tapi ni ulama kata dah, surah Al-Muddathir ni bukan selepas 3 tahun, awal juga lagi. Sebab tu kata hak tadi lebih setengah ulama kata hak molek ni hak tadi 10 tahun tu secara terbuka. Sebab kalau kita nak letak, kita boleh pasti ke surah Al-Muddathir tu selepas 3 tahun pulaknya. Ulama pertikal tu. Baik, tak apalah. Di mana dengan turunnya ayat ini, surah Al-Muddathir, bermulalah era dakwah secara terbuka, secara terang-terangan. Dan perkataan yang menyebutkan 13 tahun itu juga ditambah dengan 3 tahun sebelum diperintahkan Nabi berdakwah secara terang-terangan. Wa rabbaka fatwasiyah. Apa ni? Ya yang kum fa'anzir. Fa'anzir itu arahan. Atau boleh juga perawi menyebut ke 10 ni dengan membulatkan angka. Tak faham kita. Dia panggil ara kat sini panggil apa? Jenis bundar apa ni? Bundar lah kita panggil dah. 13 sebut 10. Cukup gitu. Dia tak sebut al-kas, hak pecah-pecah dia tak sebut. Dia panggil bundar lah. Kita pun ada kecek gitu. Anak saya ni umur tak sebut dah bulan-bulan tu. Berapa tahun gitu. Ya tu maksudnya, itu makna al-kas tu. Ana pun alah kalau tak biasa masalah juga tu. Atau bisa juga perawi membulatkan angka ni. Kalau kita nak bayar tu menggenap. Maksud dia ni makna bunda lah. Tu kan. Baik. Seterusnya perkataan Anasah ni boleh faham, tidak ada masalah ni, kita pergi terus ya. Kalau ada tak faham boleh tanya. Jadi kata Anas lagi, dan di Madinah 10 tahun. Maksudnya Nabi SAW tinggal di Madinah
setelah hijrah selama 10 tahun, tak ada masalah lah, betul lah waktu tu. Kata Anas lagi, Allah mewafatkan Nabi pada usia 60 tahun. Siapa tadi kok? Ni bunda dia tadi. 60 hari lah. Mau 60 hari lah maksudnya. Kalau sebut 60 hari tu lagi tu kan. 60 hari, tahun 60 hari. Pada usia 60 hari. Tak perlu 10 tahun tu. Riwayat yang tepat adalah Allah mewafatkannya pada usia 63 tahun. Maka riwayat ini juga adalah menggunakan kaedah dia panggil membulatkan angka, bunda lah. Kalau bahasa Arab dia panggil alghal kasr. Alghal kasr. Itu bunda lah. Baik, kata Anas lagi, rambut Nabi ni, rambut maupun janggut Nabi ni beruban tidak lebih dari 20 helai. Maksudnya uban di rambut Nabi ataupun janggut dia ada nampak putih-putih tu sikit nak lah naknya, tak lebih 20 helai. Mana masa dia tahu dia meninggal dunia. Tu maksud dia nya. Habislah situ kita tu pada hadis yang kedua sekali. Boleh tapi lebih depan muka surat kita no. Ya. Ni. Ni cepat habis lagi ni. Tak apalah, banyak lagi pengajian kita. Tapi maknanya yang pertama tu dari segi secara zahir kita boleh nampak bab tinggi sederhana, bahawa warna kulit putih kemerahan, tidak terlalu putih. Lepas tu rambut pun maknanya hitam molek sampai 20 helai, tak lebih 20 helai. Tu khilaf. Itu waktu tu adalah ada 10 helai pula. Gitu kedudukan dia. Baik, ana ambil lah sikit lagi Ana ambil sikit lagi. Cuba tengok hadis yang kedua pula. Hadis yang kedua. Sebab hadis kedua ni ringkas saja. Hadis yang kedua. Wa bi qala hadatsana Humaid bin Mas'adah al-Basri qala hadatsana Abdul Wahhab al-Thaqafi an Humaid. Tanda pula pada Humaid. Waktu kita nak bincang sebenarnya. Humaid tu tanda pula Humaid. An Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'ah laysa bil-tawil wala bil-qasir hasan al-jism wa kana sya'ruhu laysa bija'din wala sabtin asmar al-lawn idza masya yatakaffa. Imam Tirmizi dengan sanad telah meriwayatkan hadis daripada Anas bin Malik. Kata Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ni adalah rab'ah, berbadan tegak, tidak bokok, tegak gini. Tak apalah, akan datang kita akan jumpa bokok cuma gini. Dia gini, dia straight gini. Lepas tu kepala dia tunduk bila dia jalan. Bukan kata begitu dah. Bukan gitu dah. Kepala, tubuh tegak, cuma bila dia tu ni kat sini dia agak tunduk sikit. Dia lebih lihat pada tanah. Jadi nampak dia, kalau bokok dia sekalinya belakang. Dah, kepala saja dia turun sikit ke bawah, cuma badan dia tegak. Tu nak comel lah. Kemah nampak tu ya. Dia naik, akhir datang kita jumpa dia naik kuda ni, latihan kuda untuk apa? Dia naik tengah malam. Kuda dia tak pegang. Dia tak pegang tali tu, dia boleh pegang, dia boleh imbangi tubuh dia. Sebab dia paha dia pun besar. Kalau paha kecil ni jatuh. Kalau tubuh di atas besar, dia seimbang. Dia pegang dulu. Sahabat kagum, sahabat pun berlatih gitu lepas tu. Sebab dalam peperangan ni dia nak kedua-dua tangan, dia main perangai. Jadi tak pegang tu, dia latih gitu. Patut pun tak uji pun. Gua main kuda kamu ni. Hak ni memang jelas latihan untuk Nabi. Sebab tu ulama kata mana senaman ni sunat. Apa exercise. Untuk itu sunat. Tu baik nak buat tu. Maksud saya tak rukun lalu. Tu akan datang kita akan jumpa dalam kitab. Baik. Cuba tengok di sini. Mana berbadan tegak, tidak sangat tinggi dan juga tidak pendek. Tubuhnya indah, hasanul jism, man tubuh comel. Setengah dari hak itu anda tengok tu dia kata orang lelaki sebenar. Kira lelaki yang comel lagu mana? Duduk pada Nabi. Rambut dia tidak kerinting dan juga tidak lurus. Kulitnya berwarna coklat. Sebut sini. Ni kena tanda kan tu. Waktu ulama ketika tu. Dia ni situ ulama ketika. Mana coklat dia kata. Kena tanda pula tu. Waktu kita bincang lepas. Nabi ni jikalau berjalan, maka bukan badan dia ni. Dia gini, tubuh dia tegak. Cuma bila berjalan, tubuh dia jadi gitu, condong sedikit. Bukan kata bokok. Dah. Bokok lain. Condong sedikit. Lepas ni dia bincang seperti turun daripada tempat tinggi. Dia ada sebut gitulah. Baik. Sini ada beberapa perkara yang tidak disebut dalam hadis pertama.
Yang pertamanya kata Anas lagi, kata Rasulullah ni raba'ah. Raba'ah ni mana berbadan tegak. Penjelasannya akan dijelaskan dalam beberapa riwayat yang akan datang dengan redaksi, dengan kalimah yang disebut dalam riwayat lain, bukan raba'ah, marbu'. Marbu'. Kedua kata ini adalah sinonim, sama saja. Raba'ah, marbu' pun sama dengan makna badan tegak, makna tidak kata rokok dah. Dan erti dari keduanya adalah tingginya itu pertengahan. Dan Anas sendiri menambahkan penjelasan dengan mengatakan tidak terlalu tinggi dan tidak pendek. Dan artinya tinggi beliau itu adalah pertengahan, cuma tegak. Sebab ada setengah orang itu nampak macam rokok. Dah tidak. Kemah lah nampak tegak. Itu maksudnya. Kemudian kata Anas dalam hadis ini, tubuhnya indah. Hasanal jism. Tubuh tu indah. Artinya Allah telah menganugerahkan kepada Nabi ini bentuk tubuh yang sesuai, pas, ni makna selaras, seimbang dengan anggota-anggota tubuh tu. Kan ada setengah orang tu kaki kecil. Nah, tubuh halik atas besar abdomen tu. Ada pun kadang-kadang nampak macam pendek bawah. Atas kadang-kadang pendek atas. Macam-macam tubuh manusia kan. Nabi tak seimbang. Itu maksudnya. Tubuhnya indah dan anggota-anggota tubuh Nabi ni pun serasi. Balance lah, balance. Supaya nak sebut sana. Setengah orang tu betih kecil dah. Ada kan sepuluh sahabat Nabi betih kecil. Nama Ibnu Mas'ud siapa dia naik pokok orang ketawa ingat tak? Nabi kata betih tu dia kiper tu. Jangan ketawa, jangan suka terkalu gitu. Kan ada Timur Kelantan. Jangan suka terkalu gitu. Tu betih kecil tu lah dia kiper kan. Nabi ni dah sesuai dengan betih, dengan pohon, dengan tubuh tu seimbang. Itu maksudnya. Sebelum ni pun ada sebut dah kata-kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Nabi SAW memiliki bentuk fizikal yang paling sempurna dan paling indah. Ini menunjukkan kesempurnaan diri Nabi. Ni. Ada setengah orang tu Allah beri kelebihan dia pada akal dia. Tubuh dia tak boleh. Kecil orang tengok tubuh dia tapi cerdik kira. Macam-macam. Nabi ni dah lengkap. Dengan cerdik, dengan tubuh, akhlak habis, comel semua. Kalau nak take kata-kata. Satu maksud dia. Nabi sedikit, kita habiskan sedikit ni. Perkataan Anas lagi, rambut Nabi tidak kerintin dan tidak lurus. Tadi kita bincang dah. Baik, kata Anas lagi, kulit Nabi warna coklat. Perbahasan ini juga sudah disebutkan pada hadis Anas sebelum. Disebutkan kulitnya tidak sangat putih dan tidak gelap, tapi tidaklah warna coklat. Asmar tu warna macam apa ni? Sawo matang. Sepore ASEAN. Aduk di kawasan khatulistiwa. Yo, kan Nabi gitu. Tadi kan sebut tidak putih, Nabi memang putih. Tak ada pun tak kata putih Nabi ni. Banyak hadis kita jumpa. Cuma tidak putih sepul. Tidak putih kuat Jepun tu. Putih kemerahan. Tu. Sedangkan dalam hadis kedua ni yang kita bincang ni disebutkan kulitnya berwarna coklat. Riwayat siapa ni? Riwayat Humaid. Tu anda suruh pula Humaid tadi. Riwayat pertama tadi, riwayat bukan Humaid, riwayat daripada Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Ambil dengan Anas belaka ni, ni pun ambil daripada Anas juga. Tapi ambil daripada Anas bukan Rabi'ah. Ni Humaid. Ni cuba tengok patah anda suruh pula ke Humaid tadi tu. Humaid tu ambil tabi'i, ambil daripada Anas tu. Baik. Jadi sedangkan dalam hadis kedua ini disebutkan kulitnya berwarna coklat, asmar. Sebahagian ulama menyatakan bahawa kata ini, kulit berwarna coklat, yang diterjemah dengan arti asmaral laun adalah riwayat tak sahih. Itu salah. Itu riwayat tak sahih. Ni riwayat Humaid ni. Hak sahih tadi Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Boleh tengok sendiri dah. Kerana kena buat itu sendiri tu kena. Kerana hanya Humaid sahaja yang meriwayatkan redaksi ini dari jalan Anas. Humaid, anak orang yang ambil riwayat Syama'il daripada Humaid, daripada Anas ni ramai. Tapi tak ada seorang pun kata warna coklat Nabi. Dia seorang. Itulah orang panggil tafarrud perawi. Biasa dengar kan, tafarrud perawi. Maknanya Humaid saja riwayat daripada Anas kata warna coklat. Hak tadi ke Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Dah ramai lagi orang lain ambil. Tak ada saya pun kata warna coklat. Putih. Sebab tu ulama kata tak sahih ni. Hak riwayat Humaid ni.
Dan ramai lagi perawi lain yang meriwayatkan daripada Anas dengan redaksi yang tidak sama dengan redaksi Humaid riwayat ni. Mereka meriwayatkan warna kulitnya kemerah-merah. Itu kebanyakan. Kata ini menggantikan kata warna kulitnya coklat. Jadi hak tempat coklat tu orang lain riwayat semua kata putih kemerah-merah. Tidak sepodia. Jadi ulama terima. Di antara para ulama ada yang mengertikan maknanya adalah kecoklat-coklatan. Bahasa dia. Tak apalah. Iaitu merah tipis yang bercampur dengan warna putih. Ni orang panggil merah kemerahan lah ni. Putih kemerahan lah ni. Bukan coklat. Coklat koko. Nabi tidak koko. Sehingga warna kulit beliau adalah putih dengan sedikit warna merah. Itu putih kemerahan lah. Itu betulnya. Yang terakhir, kata Anas lagi, Nabi Taha ni tidak disebut dalam riwayat pertama. Nabi ni bila dia berjalan, badan dia condong ke hadapan. Bukan makna bokok. Tak. Tadi kan sebut dah tegak tu, tapi condong sini. Apa maksud condong ni? Artinya Nabi ni bila dia berjalan, maka cara berjalan dia seakan-akan dia sedang berjalan turun dari berjalan dalam keadaan turun daripada tempat tinggi. Misalnya kita turun daripada bukit kan, alah turun. Memang kita nak mengimbangkan tubuh kita ke depan sikit. Lagu tu Nabi jalan tempat rata begitu. Selepas ni lah ada riwayat di belakang nanti. Mana lepas ni? Selepas riwayat ni, riwayat kehadapan nanti ada riwayat Ali yang menerangkan cara Nabi berjalan. Iaitu jikalau Nabi SAW berjalan di tempat rata pun, maka keadaan badan sedikit condong ke hadapan, seakan-akan seseorang yang berjalan turun daripada tempat yang tinggi. Gitu. Inilah cara Nabi berjalan. Di segi falsafah dia, ni orang pakai karakter lah, kita pakai karakter. Orang jalan gini, orang yang mikir semua. Tu dia sebut mik tunduk. Nanti duduk tengok rata gitu tu. Orang yang ada daya berfikir yang tinggi, dia sentiasa berfikir, serius hidup. Itu disebut dalam setengah-setengah syarah. Baik, tak apalah. Kemudian hadis 3 dan seterusnya kita bincang dalam sesi akan datang insyaAllah. Jadi malam ni kita sempat 2 hadis. Berapa muka surat? 28 ni penting tak muka surat tu? Ada mukadimah sikit tadi. Maknanya tak apalah, sebab sini tidak ada timbul apa-apa isu sebenarnya. Sebab tu anda kata kita ni kita boleh rengkam. Mungkin kalau boleh gini maknanya tak sampai 3 tahun maksudnya. Naknya biar faham. Kita boleh nampak, walaupun 2 hari kita boleh nampak tergambar di ruang minda. Mudah-mudahan dengan kita belajar ni Allah memudahkan hati kita menerima dan ingat pada Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.